My computer is on fire. My computer is on fire. It's moving on fire. Hello, selamat datang ke Cikgulan. Siapa degil? Saya Rotan. Baru ni saya buat review Asus ProArt StudioBook 16 OLED. Dan korang dapati video tu memang kalau korang play dekat Chrome lah, korang pergi kat PC dan juga laptop, korang boleh dah dapat option 8K which is 4320p. Nah, kepada you guys yang macam bertanya kan, oh Cikgu Luan, macam mana perasaan Cik Wah ataupun requirement lah nak edit video 8K Cikgu Luan? Apa komponen apa yang dia akan makan? CPU ke, GPU ke, RAM? Okay, right. So, mari kita buka kita punya projek Premiere Pro dan saya mungkin akan kurangkan sedikit kot in terms of editing supaya korang boleh nampak lah macam mana perasaan korang, bukan perasaan, maksudnya korang punya laptop ni boleh run projek 8K ataupun tak. Okay, right. So, first things first, kita tengok dulu apa yang ada dalam projek Windows ini. So, saya organize saya punya barang-barang dalam projects. Saya pergi dekat ProArt Laptop. Kemudian macam saya cakap sebelum ni, saya shoot guna Asus ROG Phone 5s yang boleh record 8K. So let's say lah saya ambil footage yang this one betul ke 8K, klik kanan properties dan saya akan ambil details dan korang dapati ukuran dia adalah 7680 kali 4320. So ni bukan scam guys. So ini memang betul-betul 8K punya recording. So contoh saya play satu footage pun 8K juga. So saya double klik dekat sini. So ini memang footage 8K daripada smartphone lah. Okay. Mungkin daripada segi I would say quality 8K smartphone ni sangat berbeza lah nak dibandingkan dengan kamera yang mahal lah, which is I would say 8K. Siapa boleh shoot 8K? Sony. Adalah model mirrorless Sony yang boleh shoot 8K. Dia takkanlah grainy macam ni. So ini kelemahan kalau korang shoot 8K gunakan smartphone. Lagi-lagi lighting tak ada. So this footage pada saya it does not appear 8K sangat lah. Contoh macam scene yang saya shoot ni kan, dia nampak macam for me memang tak nampak macam 8K sangat lah. Dia macam kita shoot 4K je. Tapi ok lah, bila kita tengok tadi resolution memang betul dia 8K dan memang berat. So mari kita buka dia punya project. So kalau korang betul nak tengok lah, so saya pakai Premiere Pro. Saya save saya punya project dekat sini. So as the time bila kita buka ni semua, saya akan buka Task Manager. Saya tekan je Control Shift Escape. Kemudian saya akan bawa ke tepi sikit supaya korang nampak lah. Kemudian pergi kepada Performance. So yang ini dia tengah load kita punya asset. Dan baru ni saya pun upgrade saya punya memory daripada 16GB kepada 32GB. Okay. So dia tengah loading lagi tu. Ini tengah loading. So nanti dia akan makan lah. Dia akan makan full tak silap saya. Sebab dia tengah cari asset-asset footage kita. Sebab tu saya upgrade kepada RAM yang sangat tinggi lah. Okay. So CPU pun dah tengah naik ni. CPU pun dah 100% sebab dia tengah cari lagi footage tu semua. Okay. Sebab korang kena ingat saya punya project file dia macam dalam satu project tu ada banyak project video. Contohnya untuk V332 content pasal Premiere Pro, V33 subscriber, V334 ni semuanya adalah project yang dicompilekan dalam satu project. Okay. So di manakah Asus ProArt? Kita tengok biasanya kalau kita nak tahu kata apa Premiere Pro ni dah habis load, memori dah kurang. Nanti dia start kurang. I would say nanti last kali dia akan, tak silap saya dalam 10 something. So kita tunggu je dulu so that korang boleh experience the real experience sebagai seorang video editor. Yang menonton Cikgu Luan, saya faham ada yang baru nak berjinak-jinak kan. Ada yang dah biasa guna smartphone punya editing, so nak berjinak-jinak dalam dunia PC dan juga laptop. This is how it looks lah. Okay, nak tengok nak load footage pun dah berapa minit lah kita habiskan. Betul tak? Ini pun saya punya CPU yang power lah. CPU saya, kalau korang tengok CPU saya AMD Ryzen 5 5600H. Kemudian saya ada 16GB RAM kali 2 batang. So dia jadi 32GB RAM. Okay, saya punya SSD saya adalah NVMe SSD. Saya rasanya read and write speed dia lebih kurang 3000 hingga 4000 read and write lah Mbps. So ni dah stagnan ni. Saya rasa okay kot. Kita dah boleh start buka lah kita punya project. So mari kita tekan kepada ni Asus ProArt. So ini sequence kita, which is the YouTube itself. So edit macam ni okey lah. Oh lupa, sebab saya dah proxy kan video kita, so that dia dah jadi smooth. Proxy saya akan share on the next tutorial lah. Proxy ni technically video 8K tu sebenarnya saya render kepada 720p. So dalam Premiere Pro ni dia jadi lagi smooth lah. Tapi proxy saya buat on the next tutorial lah.
Okay, so butang proxy ni saya kena off kan. Dan bila saya play, ni baru betul sangkut. Ni baru betul lahanat punya sangkut. So kalau saya besarkan, ni baru betul sangkut. Ini baru betul sangkut. Ini baru betul sangkut, geng. So at least korang tahulah the real process macam mana. So apa yang tu, CPU dah 100% bang. Ini memang orang kata apa, laptop kita dah betul-betul mencekik kita. Alright, so memori pun dah start naik dah. Okay, ini saya play saya tengah play ni semua. So apa lagi, GPU pun dah start naik juga ni. Which is jarang juga lah kalau CPU tengah naik ni. So dia nak handle all this task ni, korang boleh tengok secara real time lah. So let's say lah saya gunakan 1/16 1/16 punya quality. Adakah ianya okey ataupun tak okey? Still ada jerk-jerk juga. Saya nampak dia jerk-jerk. So yang ni tak okay. Dia kena tengok bersama dengan text, so that you guys boleh tengok lah. Bukan juga. So you guys boleh tengok yang this one. Alright, bila dia ada text, saya perasan bila dia ada text, dia still tak boleh nak handle. So memang teruk lah. Memang teruk, geng. Something like that lah. Okay, so antara tips ni adalah kita kena proxy kan footage 8K kita. Right, let's say lah saya nak cuba satu benda iaitu yang saya tak pernah test lagi, which is saya nak cuba color grade footage saya dengan 8K. Boleh ataupun tak boleh? Okay, so saya kena cari muka saya. Okay, let's say lah ini muka saya dan saya nak color grade so korang boleh tengok siap-siap. So saya akan pergi ke color punya workspace. Contohlah saya nak letak basic correction saya ni. Saya ke sini kan sikit. Saya nak betulkan saya punya exposure sikit kan. Saya nak terangkan sikit. Highlight dia besarkan sikit. Shadow ni sikit. Kemudian let's say lah saya nak tambah light kan. Saya nak tambah light. Abang ambil lah preset-preset yang Adobe ada ni. So saya nak scrub. Saya nak scrub. Sampailah saya jumpa Okay, tak jumpa pula. Ni boleh lah yang this one. So saya main dengan intensity. Tengok dia, tak, dia ada lag juga kat situ, Pak. Dia ada lag juga. Okay, let's say lah saya ambil 100%. Sharpen, let's say lah vignette dan saya ambil amount. Something like that lah. So pada saya rasa dia still boleh handle lagi kot. So kalau saya play, lebih kurang sama. Maybe sebab saya punya laptop ni adalah RTX 3060. So dia boleh lah. Acceptable lagi lah kalau korang nak buat kerja-kerja color grading. Tapi saya tak boleh nak bayangkan lah kalau korang buat visual effects menggunakan 8K punya resolution. Macam MTAS buat lah. MTAS pun tak gunakan 8K lah for sure. Alright, so yep, itu basic color grading. Let's say lah kalau kita nak render kita punya video 8K dan kita nak tengok berapa pula video ni I would say berapa lama lah. Okay, macam mana kita nak render? Saya akan tekan Ctrl M je lah. Ctrl M. Okay, Ctrl M. Kemudian output dia semua dah settle lah. Boleh je sebenarnya kita akan ambil match source output. Kemudian width dia dah memang dah 8K 7680 4320. Pergi dekat bawah ini, saya biasa akan naikkan bitrate lah, sebab bitrate 10 bitrate ni lebih pada untuk full HD. So saya let's say ini just sekadar contoh. Ambil 50 maksimum bitrate pun 50 juga pun 50. So kita akan estimated file size kita dalam 4000 lebih 4.5 gig. Let's say lah saya nak save kat depan. Okay, saya nak save kat depan dan saya akan export dan kita tengok berapa lama, dan kita nak tengok juga kita punya task manager kita okey ataupun tak okey. Again, CPU dah 100%, which is normal. Biasanya untuk video editing ni korang memang akan dapat 100%. Memang dia akan push CPU terlebih dahulu, barulah dia push benda-benda lain macam RAM dan juga GPU. GPU saya pun berapa je ni, so dia tak berapa nak makan sangat lah. Tak, sebenarnya dia makan juga. Tengok, kalau kita tengok dedicated GPU memory kita ni adalah 6 gig. Adalah 6 gig, which is saya punya video RAM atau video RAM kita panggil sebagai VRAM kita. Dia makan semualah, hampir semua. Tinggal lebihan 1 gig saja, which is betul lah tu, memang berat lah dia nak export. CPU 100% macam saya cakap tadi, 100%. Dan juga memory. Inilah kelebihan sebenarnya. Kalau you guys buat video editing, korang pun memerlukan I would say video edit RAM capacity at least 16 gig lah, sebenarnya 16 gig. Tapi kalau korang nak push 8K, at least 32 gig lah. Sebab so far bila saya upgrade daripada 16 gig kepada 32 gig, saya finally boleh edit footage 8K ni dengan mudah sikit lah. Tak ada nak kata mudah sangat, tapi dia macam mudah sikit lah kalau korang kena faham benda tu lah.
Sebab sebelum ni saya pakai 16GB. Kalau korang nak tahu, estimated time remaining ni dia adalah 2 jam lebih. Sebenarnya 2 jam lebih. Tapi disebabkan kita dah upgrade RAM kepada 32GB, which is dia hanya boleh push so far sekitar dalam 22 lah maksimum. Okey lah. Nak bandingkan sebelum ni, kita ada RAM 16GB, so dia akan reserve dalam 3GB, so dia boleh push dalam 12GB je. So dia akan bottlenecking dekat RAM lah. So CPU 100% tu standard, tu standard. GPU lebih kurang lah, tapi dia memang dah makan kita punya dedicated GPU memory. So itu sedikit sebanyak lah kalau korang nak tahu berkenaan dengan pengalaman kita nak edit 8K macam mana. And yet again, saya kata tips saya adalah kena juga proxy kan kita punya video, tapi kita akan tunggu on the next video lah berkenaan dengan proxy. Proxy ni membantu tau. Lagi-lagi you guys saya pakai laptop besar-besar ni kan, laptop murah-murah ni kan, harga 1,500, tapi nak edit footage 4K contohnya, kita boleh convert footage 4K tu kepada 720p dalam Premiere Pro, tetapi bila kita export nanti untuk final export, dia still akan gunakan footage 4K bukannya footage 720p. Kemudian korang kena juga ada graphics card yang mencukupi lah. Kalau saya nak edit 8K, at least video RAM macam saya, which is 6GB, itu pun dah kira ngam-ngam lah tu. Kalau ada 8GB, most welcome lah. Tapi of course dengan harga yang mahal lah. RAM pun I would say 32GB lah, 32GB. Dan last but not least adalah CPU lah. CPU macam saya pakai CPU AMD Ryzen 5 5600H. Dia ada 6 core dan juga 12 thread. Ini pun CPU yang for me very optimum lah. Dia tak mahal sangat, dia tak murah sangat. So itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi saya tahu penggunaan dengan video editing dan video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request juga. Itu saja dari saya. Saya Cikgu Luan, saya pergi. Saya Hutan.